Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia semasa 3 bersama saya Faiz Syairah Nizam. Seramai 45,526 pelajar direkodkan gagal dalam peperiksaan SPM 2021. Menyedari perkara itu, program bimbingan khusus kepada pelajar berprestasi rendah dilaksanakan sebagai langkah intervensi segera. Ini melibatkan 800 pelajar di sekitar Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Program sama turut dijalankan di Sarawak Julai lalu. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin memaklumkannya ketika menjawab pertanyaan di Perak. Bagi 2022, lebih 56,000 calon bakal menduduki peperiksaan SPM. Sebanyak 17 daripada keseluruhan 661 buah motosikal yang diperiksa oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak dalam Ops Lejang dikenakan tindakan pelbagai kesalahan. Menurut Timbalan Pengarah JPJ Perak Abdul Aziz Awangteh, operasi dijalankan di lebuh raya dan jalan-jalan persekutuan serta jalan negeri. Katanya, sepanjang operasi itu, beberapa kesalahan melibatkan pengubahsuaian motosikal yang tidak mengikut spesifikasi turut dikesan. Tindakan tegas boleh dikenakan termasuk penyitaan motosikal di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis menahan reman 7 hari sepasang suami isteri selepas disyaki terlibat 6 jenayah pecah rumah di sekitar Machang, Kelantan. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Machang, DSP Muhammad Zahir Abdullah, kedua-dua suspek ditahan dalam serbuan di Kampung Jebak Jeram Pasir Putih pada petang Khamis lalu. Dalam serbuan, pelbagai barangan termasuk barang kemas, telefon bimbit, jam tangan, wang tunai dan sebuah kereta yang kesemuanya bernilai hampir RM100,000 dirampas. Hasil siasatan awal yang juga penganggur mengaku terbabit jenayah berkenaan. Mereka aktif melakukan kegiatan pecah rumah sejak 2 bulan lalu. Suspek lelaki mempunyai 9 rekod pelbagai kesalahan lampau termasuk kes pecah rumah dan penyalahgunaan dadah. Hasil ujian saringan urin mendapati kedua-dua suspek positif metafetamin. Mereka disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiksaan. Perang Rusia-Ukraine, 4 buah kapal lagi dengan muatan bijirin dilihat berlepas dari pelabuhan Ukraine pada Ahad. Ia berlaku ketika Moskow dan Kiev saling menyalahkan antara satu sama lain terhadap serangan baru di loji nuklear yang diduduki Rusia. Kementerian Infrastruktur Ukraine memaklumkan konvoi kedua bekalan Ukraine telah berlayar 3 dari Chornomorsk dan 1 lagi Odessa. Kapal Mustafa Dikati, Sart Helena, Glory dan Riva Wind membawa lebih kurang 170,000 tan barangan berkaitan pertanian. Pada Ahad juga, Moskow dan Kiev saling menuduh terhadap siapa yang mengebom tapak nuklear Zaporizhzhia di selatan Ukraine. Ia merupakan kompleks kuasa atom terbesar di Eropah yang berada di bawah kawalan Rusia sejak awal pencerobohan. Cuba meminta bantuan daripada Meksiko dan Venezuela dalam usaha memadam kebakaran di kemudahan simpanan minyak utamanya. Seorang anggota bomba telah terbunuh akibat kebakaran itu. Salah satu daripada 8 tangki simpanan di kawasan pelabuhan telah disambar petir mencetuskan kebakaran pada Jumaat. Tangki kedua turut terbakar pada Sabtu mengejutkan anggota bomba dan mereka yang berada di tempat kejadian. Letupan kedua mencederakan lebih 100 orang dan 24 masih dirawat di hospital dan 5 daripadanya dalam keadaan kritikal. Pada Ahad, 82 warga Meksiko dan 35 warga Venezuela yang berpengalaman dalam memerangi kebakaran bahan api menyertai usaha itu membawa 4 muatan pesawat bahan kimia memadam kebakaran. Cuba kini mengalami kebekalan elektrik terputus setiap hari dan kekurangan bahan api. Kehilangan bahan api dan kapasiti penyimpanan berkemungkinan memburukkan lagi keadaan. Saudara, semasa 3 berakhir di sini. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.